Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Irfan bin Rasindin. Nombor metrik 264707. BEER 3043, Kaedah Penyelidikan. Pada hari ini saya akan membuat pemandangan tentang cadangan penyelidikan yang bertajuk Kesan Kos dan Beban Sehari Hidup golongan B40 di Kuala Kebo Baharu semasa pandemik COVID-19. Saya akan teruskan dengan bab 1, iaitu pengenalan. Untuk pendahuluan, pandemik COVID-19 ialah wabak penyakit coronavirus yang melanda dunia pada masa ini. Sebagai langkah untuk mengekang penularan jangkitan ini dalam kalangan penduduk, Kerajaan Malaysia telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula 18 Mac 2020 hingga 31 Mac 2020 yang lalu. PKP ini dilihat sebagai satu langkah yang paling berkesan untuk memerangi pandemik COVID-19. Impak terhadap golongan B40 didapati begitu ketara dan mendatangkan kesan yang negatif. B40 bermaksud isi rumah yang memperolehi pendapatan 40% terendah dari jumlah keseluruhan pendapatan rakyat Malaysia. Kumpulan isi rumah berpendapatan 40% terendah ini di mana merujuk kepada pendapatan di bawah 4,849 semasa perutusan khas YB Perdana Menteri mengenai pandemik COVID-19 pada 16 Mac 2020 yang lalu. Golongan B40 perlu diberikan perhatian terutamanya semasa penularan kes pandemik COVID-19 dan PKP kerana sumber pendapatan golongan ini sangat terjejas. Seterusnya, saya teruskan dengan latar belakang kajian. Kos sehari hidup merupakan pengiraan kos yang terpaksa ditanggung oleh seseorang atau satu keluarga untuk memenuhi keperluan asas seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal dan keperluan-keperluan untuk keselesaan hidup. Seterusnya, penyataan masalah. Permasalahan kajian wujud apabila pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang diarahkan oleh kerajaan akibat daripada pandemik COVID-19. Ramai golongan yang terjejas pendapatannya akibat daripada pengurangan peluang pekerjaan. Seterusnya kita beralih kepada persoalan kajian. Persoalan kajian yang pertama ialah apakah kos dan beban sehari hidup golongan B40 di Kuala Kebo Baharu semasa pandemik COVID-19. Yang kedua ialah apakah faktor yang mendorong kepada perubahan kos dan beban sehari hidup golongan B40 di Kuala Kebo Baharu semasa pandemik COVID-19. Dan yang terakhir ialah bagaimana COVID-19 memberi kesan kepada golongan B40 di Kuala Kebo Baharu semasa pandemik COVID-19. Beralih kepada objektif kajian. Yang pertama ialah objektif umum. Kajian ini adalah bertujuan untuk melihat kesan kos dan beban sehari hidup terhadap golongan B40 di Kuala Kebo Baharu semasa pandemik COVID-19. Dan seterusnya ialah objektif khusus. Objektif khusus yang pertama ialah untuk mengkaji cabaran yang dihadapi oleh golongan B40 di kawasan Kuala Kebo Baharu terhadap pandemik COVID-19. Yang kedua ialah untuk mengenal pasti cara golongan B40 mengatasi masalah kos dan beban sehari hidup yang dialami semasa pandemik COVID-19. Dan yang terakhir ialah untuk mengenal pasti faktor yang mempengaruhi kesan terhadap kos dan beban sehari hidup golongan B40 semasa pandemik COVID-19. Seterusnya kita beralih kepada kepentingan kajian. Yang pertama ialah untuk meningkatkan pendedahan golongan B40 di kawasan Kuala Kebo Baharu yang terkesan dengan pandemik COVID-19 dan mengalami peningkatan kos dan beban sehari hidup. Yang kedua ialah untuk mengenal pasti faktor yang mempengaruhi kesan terhadap kos dan beban sehari hidup golongan B40 semasa pandemik COVID-19. Dan yang terakhir ialah untuk mengenal pasti faktor yang mempengaruhi kesan terhadap kos dan beban sehari hidup golongan B40 semasa pandemik COVID-19. Dan seterusnya ialah kesimpulan. Kesimpulannya, kajian dalam bab 1 membincangkan unsur-unsur penting seperti pendahuluan, latar belakang kajian, penyataan masalah, persoalan kajian, objektif kajian dan kepentingan kajian yang berkaitan dengan wabak COVID-19 di Malaysia. Seterusnya kita beralih kepada bab 2 iaitu sorotan karya. Untuk pendahuluan, pengkaji akan mengaitkan kajian-kajian lepas yang telah dilakukan oleh pengkaji lain dalam membincangkan kesan kos dan beban sehari hidup terhadap golongan B40 di Kuala Kebo Baharu semasa pandemik COVID-19. Bincangan yang berkaitan termasuklah definisi dan konsep iaitu teori dan model permasalahan yang berkaitan dengan penyelidikan. Seterusnya ialah konsep kajian. Golongan berpendapatan rendah yang dirujuk sebagai B40 merupakan kumpulan yang terkesan teruk dalam
tempoh ini. Realitinya kumpulan B40 sudah terbeban dengan kos sara hidup yang kian meningkat dan pandemik COVID-19 ini telah menambahkan lagi kegelisahan mereka akan isu-isu ekonomi seperti jaminan pekerjaan dan pembangunan pendidikan anak-anak mereka. Dan seterusnya ialah kajian lepas. Berikut merupakan kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan kesan pandemik COVID-19 terhadap golongan berpendapatan rendah. Yang pertama ialah impak Perintah Kawalan Pergerakan terhadap golongan miskin, satu Institut Japan Kuchitara. Yang kedua ialah pengangguran dalam kalangan tenaga kerja semasa wabak COVID-19. Yang terakhir ialah tahap sokongan ibu bapa dalam membantu pembelajaran murid B40 di sekolah luar bandar. Seterusnya ialah perbezaan dengan kajian terdahulu. Pertama ialah perbezaan kajian penyelidik berbanding dengan kajian yang lepas ialah kajian ini telah memfokuskan tentang kesan beban dan kos sara hidup terhadap golongan B40 semasa pandemik COVID-19 di kawasan Kuala Lumpur Baru, Selangor. Skop kajian ini telah lebih menumpu kepada kesan kos dan beban sara hidup secara menyeluruh, manakala kajian lepas telah lebih tertumpu kepada kesan terhadap pembelajaran dan tenaga kerja kepada golongan B40. Terusnya ialah Kesimpulannya, dalam bab 2 ini, penyelidik telah melihat dan meneliti kajian-kajian yang lepas untuk dijadikan sebagai panduan dan menggabungkan beberapa idea bagi meneruskan kajian yang penyelidik lakukan. Penyelidik juga dapat melihat perbezaan antara kajian-kajian yang lepas berbanding kajian terkini yang penyelidik hendak kaji supaya tidak wujud persamaan dengan kajian yang terdahulu. Seterusnya kita beralih kepada bab 3 iaitu metodologi kajian. Kita mulakan dengan pendahuluan. Dalam bab 3 metodologi kajian, penyelidik akan menguraikan dengan lebih lanjut dan terperinci mengenai kajian yang telah dijalankan. Penyelidik juga akan menerangkan konteks yang meliputi hipotesis dan teknik kajian sumber data, kaedah pengumpulan dan kaedah menganalisis data dan maklumat. Seterusnya ialah metodologi kajian. Metodologi kajian adalah merujuk kepada kaedah yang paling sesuai untuk menjalankan penyelidikan dan menentukan tata cara yang efektif bagi menjawab permasalahan kajian. Metodologi juga bermaksud ilmu tentang kaedah atau disiplin yang digunakan semasa melakukan kajian tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Seterusnya ialah hipotesis kajian. Hipotesis kajian merupakan seranan andaian atau suatu kenyataan sementara tentang hubungan antara dua pembuluh ubah atau lebih yang ingin diuji oleh penyelidik. Dengan kata lain, hipotesis adalah suatu ramalan atau jangka awal yang mungkin betul atau tidak tetapi dianggap betul sehingga dapat bukti yang menolak kenyataan tersebut. Seterusnya ialah teknik kajian. Teknik kajian meliputi sumber data. Ia terbagi kepada dua, iaitu data primer dan data sekunder. Seterusnya ialah instrumen kajian. Ia terbagi kepada beberapa jenis, iaitu bentuk soal sidik, kaedah pengurutan maklumat dan data dan elemen kajian. Seterusnya ialah elemen kajian pula terbahagi kepada populasi dan sampel. Seterusnya, kaedah analisis data ianya terbagi kepada deskriptif, peralatan dan perisian komputer. Seterusnya ialah instrumen kajian. Instrumen kajian dibagi kepada senarai peralatan perisian komputer dan perkakasan. Skop kajian pula ialah skop kajian berikut menjelaskan ruang lingkup kajian yang dikaji seperti kawasan kajian, saranan kajian dan jangka masa kajian. Seterusnya ialah penyelidik telah memilih kawasan perumahan di kawasan Kuala Lumpur Baru sebagai lokasi untuk menjalankan kajian. Melalui kajian ini, penyelidik hanya memfokuskan kajian ke atas beberapa penghuni rumah yang berada dalam kawasan perumahan yang ditetapkan. Dan seterusnya ialah jangka masa kajian. Kajian ini dijalankan selama seminggu. Ia bermula daripada 11 Jun hingga 14 Jun 2021. Seterusnya ialah kesimpulan kajian. Kesimpulannya, bab 3 telah menjelaskan kaedah yang akan dijalankan dalam kajian ini. Urutan kajian dari bab 1 hingga bab 3 amat penting dan perlu diikuti supaya tidak berlaku kesilapan dalam menjalankan kajian ini. Kajian ini juga menggunakan kaedah kuantitatif untuk mendapatkan maklumat dan data kajian daripada responden. Data yang telah diperoleh akan dikumpul dan diproses dengan lebih terperinci dalam bab yang seterusnya. Sekian daripada saya. Terima kasih.